Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition online subjek Bahasa Melayu. Okey, selamat datang semua ke kelas saya. Okey, saya nak ucapkan ribuan, jutaan, ratusan, puluhan terima kasih kepada sekorang semua yang sudi masuk kelas saya pada hari ini. Okey, untuk pelajar-pelajar tingkatan 3, sebab ini merupakan Bahasa Melayu tingkatan 3, dan juga mana-mana pelajar PT3, SPM nak masuk pun tak jadi masalah. Okay, so siapa yang baru masuk kelas saya boleh tak perkenalkan diri? Saya dah tengok dekat live chat, sebab ini bukan video recording biasa. Ini adalah kelas live. Maksudnya kalau korang ada soalan, korang boleh terus tanya dekat live chat. Okay, so siapa yang baru masuk, okay, jangan lupa untuk download bahan yang saya dah bagi dekat bawah ni. Dekat description dah ada satu bahan saya sediakan. So korang boleh download untuk orang kata pemahaman korang yang lebih mendalam lagi tentang apa yang saya nak ajar pada hari ini. Okay, so siapa yang baru masuk tu boleh tak korang munculkan diri di live chat. Saya nak tengok dengan siapa saya belajar. Saya belajar pula. Saya mengajar pada hari ini. Okay, siapa yang ada di live chat? Siapa yang ada di live chat Hai semua, admin tu cakap hi dah kat situ. Okay, so jangan lupa untuk siapa yang dah masuk, okay, boleh pergi kat website, okay, website e-tuition, okay, untuk orang-orang explore website tu, dan ada satu page, okay, yang bernama Ask Tutor, dan korang boleh tanya any question dekat situ. Okay, korang ada homework, korang boleh snap korang punya homework, letak dekat orang kata dekat website tu, dan kat situ nanti insyaAllah saya akan tengok, kita akan bincang bersama-sama. Macam mana korang nak buat soalan yang korang tak faham ni? Any question, any soalan yang korang tak faham. Kalau korang tak faham Bahasa Melayu, korang boleh terus tanya saya. Kalau korang tak faham matematik, korang boleh terus tanya Miss Amalia. Kalau korang tak faham sains, korang boleh terus tanya Madam Siti, dan ada banyak lagi tutor yang sedia membantu korang dekat website. Okay? So, jangan lupa juga untuk follow orang kita orang punya social media, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. Okay, grup Telegram pun sama macam website. Korang boleh tanya any question yang korang tak faham, korang boleh tanya, insyaAllah saya akan jawab. Okay, so siapa yang baru masuk tu, okay, korang boleh perkenalkan diri. Tak, saya nak tengok korang dekat live chat. Okay, jangan lupa, tengah tulis, jangan lupa check semua korang punya resolution. Okay, pastikan korang punya, kalau contoh apa yang saya tulis nanti, contoh apa yang saya tulis sekarang, korang tak nampak. Okay, korang boleh pergi dekat bahagian resolution dan korang betulkan resolution bagi 1080 dan tinggikan korang punya brightness ataupun kecerahan korang punya handphone ke, korang punya laptop ke, supaya apa yang saya ajar jelas dan nampak, okay, di pandangan korang. Okay, dapat tak dekat situ? Okay, so 14080 bukan 140, admin dah silap kat situ. 1080 bukan 14080. Itu tinggi sangat dekat situ. Okay, jangan lupa ya guys. Admin dah betulkan dekat situ. Okay, so jangan lupa juga saya cakap bahan saya dah letak dekat bawah ni. Jangan lupa untuk download. Okay, jangan lupa untuk download. Okay, sebab kalau tak ada bahan ni nanti korang tak ada bahan bacaan. Okay, sebab saya akan menulis berdasarkan ini, tapi saya lebih ringkas daripada dalam ini. Okay, so dapat dekat situ ya guys. Anak-anak semua, adik-adik semua, jangan lupa juga, saya banyak peringatan nak bagi. Jangan lupa juga pergi dekat website ni dan ajak kawan-kawan korang semua untuk register. Okay, untuk register, sebab percuma je untuk korang register website. Okay, dan banyak features kat situ. Korang boleh tanya soalan, korang boleh update korang punya status, korang boleh tukar profile picture macam Facebook. Lebih kurang macam Facebook, Twitter, korang boleh tanya, korang boleh tengok free learning hub dan sebagainya. Okay, dapat tak dekat situ semua? Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan pengajaran kita pada hari ini. Kalau kau tengok dalam nota saya yang korang boleh dapat daripada description kat bawah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Kita akan belajar hari ini mengenai jenis ayat. Mengenai jenis ayat. So, ada berapa jenis ayat dalam bahasa Melayu? Itu kita nak tahu. Okay, so dalam bahasa Melayu kita ada 4 klasifikasi jenis ayat. Iaitu ayat apa? Kita ada yang pertama, kita ada
ayat tanya. Sudi ayat penyata dulu. Okey, ayat penyata. Okey, kita ada ayat penyata. Kita ada ayat tanya. Lepas tu kita ada satu lagi adalah ayat seruan. Okey, dan yang terakhir kita ada ayat perintah. Dapat tak tahu? Ini adalah 4 jenis ayat yang ada dalam bahasa Melayu. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. So macam mana kita nak membezakan ayat-ayat ini dalam bahasa Melayu? Dia ada orang kata dia punya ciri-ciri ayat. Setiap daripada ayat ini mempunyai ciri-ciri mereka yang berbeza. Apa contoh ciri-ciri ayat yang ada? Kita tengok yang pertama adalah ayat penyata. Kalau kau tengok dalam nota saya dah tuliskan dekat situ. Apa definisi ayat penyata? Okey, ayat penyata adalah ayat yang adalah ayat apa? Okey, ayat penyata adalah ayat digunakan ataupun tujuannya adalah untuk menyatakan, atau menerangkan. Untuk menerangkan sesuatu. So ini definisi dia. Menerangkan, menyata atau menerangkan sesuatu. Dapat? So, apa lagi ciri-ciri ayat penyata? Ayat penyata lazimnya diakhiri dengan tanda nokta. Tanda nokta kenapa? Titik. Kau orang kan suka guna perkataan titik. Tanda nokta. So ini adalah ayat penyata. Selalunya kita gunakan untuk kita menyatakan sesuatu. Contoh ayat penyata macam mana? Contoh saya bagi satu. Saya sudah makan. Titik. Ataupun tanda nokta. Ataupun kertas itu milik saya. Titik. Ini pun ayat penyata. Maksudnya kamu menerangkan sesuatu. Kamu menerangkan sesuatu. So kamu menerangkan kertas itu milik saya, milik kamu. Dapat dekat situ? Apa lagi? Kita bagi contoh, satu lagi contoh. Ayat penyata. Kalau siapa ada contoh, korang boleh bagi dekat live chat ya. Kita boleh tengok sama ada betul tak korang punya ayat penyata. Saya sudah makan. Satu. Ini contoh satu. Yang kedua, kertas itu milik saya. Ataupun ibu saya bernama Nurul Huda. Titik. So ini pun ayat penyata. Nampak tak? Dia menerangkan sesuatu. So yang ayat pertama dia menerangkan bahawa dia sudah makan. Saya sudah makan. So dia menerangkan bahawa dia sudah makan. Ataupun saya menerangkan saya sudah makan. Yang kedua, kertas itu milik saya. Pun dia menyatakan ataupun menerangkan sesuatu. Dia menerangkan bahawa kertas itu, selai kertas adalah milik dia. Contohnya. Kertas itu milik saya. Ada selai kertas, dia terangkan kertas itu milik saya. Itu ayat penyata. Kita menyatakan sesuatu. Yang ketiga, ibu saya bernama Nurul Huda. So ini pun ayat penyata. Dia menerangkan bahawa ibu saya bernama Nurul Huda. So nama ibu dia adalah Nurul Huda. Dia memberi penyataan. Dia menyatakan sesuatu. Dia menerangkan sesuatu. Dapat tak dekat situ? So ini adalah ayat penyata. Faham tak semua? Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh terus tanya saya. Dapat tak? So kita pergi yang kedua. Yang kedua adalah kita pergi kepada ayat tanya. Apa ciri-ciri ayat tanya? Ciri-ciri ayat tanya adalah ayat yang menanyakan. Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalau tadi menerangkan sesuatu, ini menanyakan sesuatu.
Kalau kamu ingin bertanyakan kepada orang, okey? Kamu nak tanya ke orang, kamu gunakan ayat tanya. Dan apa ciri-ciri ayat tanya lagi? Ciri-ciri ayat tanya ada dua bentuk. Okey, apa bentuk-bentuk yang ada? Okey, kita ada ayat tanya, okey, dengan kata tanya. Okey, dan juga ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, macam mana ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya ni? Contoh ayat tanya dengan kata tanya, kamu kena tahu dahulu apa itu kata tanya. Okey, kata tanya adalah, okey, contoh-contoh kata tanya. Apa contoh-contoh kata tanya yang kita ada? Okey, contoh kata tanya kita ada apa, bila. Okey, apa, bila, siapa. Okey, di mana, bagaimana. Okey, mengapa. Apa lagi apa, bila, di mana, bagaimana. Bila, siapa, di, bang. Betul lah ni. Apa, bila, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Ini semua adalah kata tanya. So maksudnya dekat sini, kalau mana-mana ayat yang menggunakan kata tanya ini semua, okey, ini adalah kita panggil sebagai ayat tanya. Contoh macam, okey, saya bagi contoh ayat tanya dengan kata tanya. Okey, saya masuk dengan saya tulis D okey, ini dengan kata tanya. Okey, contoh. Siapakah nama ibu kamu? Dan ada juga tanda soal dekat belakang. So ini adalah kata tanya dengan ayat tanya dengan kata tanya. Okey, so kita tengok yang kedua. Okey, ataupun boleh masuk juga. Bilakah tarikh lahir kamu? Pun ayat tanya dengan kata tanya. Ataupun bagaimanakah cara kamu lulus dalam peperiksaan XPM atau peperiksaan PT3? So itu pun adalah ayat tanya dengan kata tanya. Bagaimana pula ayat tanya tanpa kata tanya? Masa dia tak gunakan mana-mana kata tanya. Okey, tanpa kata tanya. Okey, maksudnya X ni tanpa tiada kata tanya. Saya bagi X lah. Okey, pasal kita rempit sikit. Okey, tanpa kata tanya. Okey, contohnya adalah, okey, kamu sudah makan? Contohnya. Kamu sudah makan? So itu adalah kata tanya. Tetapi tanpa kata tanya. Tetapi macam mana kita tahu kamu sudah makan itu adalah kata tanya. Ayat tanya. Sebabkan apa? Sebabkan kalau kau tengok dekat belakang tu ada satu macam bentuk telinga gajah dekat situ. Itu adalah tanda tanya ataupun tanda soal. Dan lazimnya satu lagi ciri ayat tanya adalah diakhiri dengan tanda tanya. Tanda soal lah, senang. Tanda soal, tanda tanya sama. So ini adalah tanda tanya. Siapa tak pernah tengok tanda tanya? Ini adalah tanda tanya. So apa-apa ayat yang diakhiri dengan tanda ini, so itu adalah ayat tanya. Walaupun dia tak ada kata tanya. Sebab itu saya bagi kepada dua jenis. Satu dengan kata tanya, satu tanpa kata tanya. Contoh, kamu sudah makan. Tanda soal. Itu maksudnya ianya adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, dapat tak dekat situ? Dan lazimnya kalau kamu nak tahu, okey, kaitan ayat-ayat ini adalah lazimnya ayat penyata wujud, okey, bila adanya ayat tanya. Contohnya, kamu ada ayat tanya. Okey, contohnya kamu ada ayat tanya, pertanyaan. Okey, contoh saya bertanya. Saya bagi ayat tanya, siapakah nama ibu kamu? Saya bagi ayat tanya dan kamu menjawab dengan ayat penyata. Ibu saya bernama Nurul Huda ataupun nama ibu saya
Nurul Huda. Dia sama ada dia akan jadi ibu saya bernama Nurul Huda ataupun dia akan jadi nama ibu saya ialah Nurul Huda. Sama je. Okey, susunan saja yang berbeza. Okey, dapat tak kat situ? So lazimnya mesti cakap, okey, ayat tanya, okey, akan dijawab dengan ayat penyata. Okey, so kalau contoh saya tanya, siapakah nama ayah kamu? So kamu akan jawab, ayah saya bernama Khairuddin contohnya. Ataupun nama ibu saya ialah Khairuddin. Pun tidak jadi masalah. Nampak tak? Okey, so contoh macam ni. Kamu sudah makan, tak ada soal. So jawab dia apa? Saya sudah makan. Titik. Nampak tak? So, itu orang kata berkaitan antara ayat tanya dan juga ayat penyata. Okey, faham tak kat situ setakat ni? Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh terus tanya kepada saya. Okey, dapat kat situ? Okey, seterusnya kita akan tengok adalah ayat seruan. Apa ini ayat terakhir pula? Yang ketiga. Kita akan tengok ayat seruan. Okey. Ayat seruan. Apa ciri-ciri ayat seruan? Adakah dia sama macam ayat penyata ataupun ayat tanya? Okey, lazimnya ayat seruan adalah untuk menggambarkan okey, emosi ataupun perasaan. Okey, emosi ataupun perasaan. Macam mana? Contoh kita ada emosi apa atau perasaan apa? Kita ada gembira, kita ada marah, kita ada sedih, kita ada terkejut. Kita ada marah sebagai contoh emosi, perasaan yang kita ada perasaan. Contoh, kita ada perasaan, nampak tak kat situ? Okay, nampak Kita ada perasaan gembira, kita ada perasaan marah, kita ada perasaan terkejut. Okey, dan kita ada sedih. Kita ada perasaan apa lagi Gembira, marah, sedih, terkejut. Kita ada perasaan ada lagi lah beberapa perasaan emosi yang korang tahu. Okey, dan setiap itu adalah yang pertama. Apa lagi ciri-ciri ayat seruan? Adalah lazimnya ayat seruan ini menggunakan kata seru. Apa ini kata seru? Okey, tadi kita ada kata tanya. Sekarang kita ada kata seru. Okey, apa contoh-contoh kata seru? Okey, contoh-contoh kata seru yang kita ada, contoh saya bagi satu adalah kita ada ataupun aduh, contoh. Ataupun aduhai. Kita ada cheese. Cheese. Lepas tu kita ada amboi. Contoh. Amboi. Kita ada wah. So ini adalah contoh-contoh kata seru. Menggunakan dan kata-kata seru ini digunakan mengikut emosi yang berbeza-beza. Contoh macam bila kita terkejut. Kalau selalunya kita marah. Contoh kalau perkataan cantiknya ataupun baru aku teringat. Ataupun kamu teringat sesuatu. Kamu terkejut dan kamu teringat. Baru aku teringat. Aku terlupa untuk membeli beras di kedai tadi. Contoh itu untuk kalau digunakan untuk menggambarkan ataupun untuk menerangkan perasaan marah. Malaslah aku nak buat kerja sekolah ni. Dah lah aku tak tahu. Contoh. Atau sudah aku tidak mahu buat benda ini lagi. Contoh, kamu marah, kamu tak nak buat. Contoh. Okey? Ataupun aduh selalu ni kita guna bila kita kesakitan, sakit. Sakit pun boleh juga. Okey, sakit. Okey, mana pen merah saya? Okey. Sakit. Bila kita kesakitan pun bukan perasaan. Okey? Contoh. Aduh,
sakitnya kepala aku ini memikirkan mengenai COVID-19 yang tidak reda-reda sehingga ke hari ini. Contohnya. So, kamu sakit kepala memikirkan. Ataupun, sakitnya kakiku terlanggar batu masa balik sekolah tadi. Contohnya. So, itu pun adalah kata seru menunjukkan perasaan sakit. Ataupun kita ada aduhai. Aduhai ni dia adalah perasaan sedih. Sedih selalunya. So, contoh ayat dia. Contoh saya bagi. Saya tulis senang. Aduhai. Kita berpen biru lah senang. Okey, saya beri contoh satu. Aduhai. Koma. Okey. Malang sungguh. Okey, nasib keluarga yang dilanda banjir. Contoh. Okey. Okey, dan terakhir adalah tanda seru. Okey, ini satu lagi nanti saya akan tulis. Okey, so aduhai, malang sungguh nasib keluarga yang dilanda banjir itu ataupun dilanda banjir itu. Kata itu sini saya tulis. Okey, dapat ada kena menggunakan aduhai. Maksudnya kita sedih. Aduhai, malangnya nasib abangku. Ataupun aduhai, okey, mengapalah diri aku begini? Ataupun aduhai, sampai bilalah kehidupan aku harus begini? Maksudnya kamu meratapi sesuatu ataupun kamu merasa sedih terhadap sesuatu. Aduhai. Okey, macam cheese. Cheese adalah bila kita marah, tapi cheese ni dia lebih hebat daripada Kalau marah di level ni, kalau cheese marah di level ni. Contoh, macam cheese, engkau rupanya yang mengambil selipar aku selama ini. Contohnya, maksudnya kamu cheese tu, kalau kita nak gaduh lah, ataupun cheese, sungguh biadab engkau bila bercakap dengan orang tua. Ataupun cheese, contoh kalau cheese, kalau kita nak marah, cheese, macam cheese cake, bukan cheese keju cheese, C-I-S, bukan C-H-E-E-S A-I, cheese. Berani kau menunjukkan muka engkau di hadapan aku lagi. Contoh cheese. So maksud kita marah. Contoh macam amboi. Amboi ni adalah kita bila kita nak orang kata mengejek seseorang. Bukan mengejek lah, macam kita nak mengerti seseorang. Ataupun macam contoh, amboi, besarnya beg. Ataupun amboi, cantiknya makeup. Ataupun amboi, bukan sorry amboi, nak pergi mana tu? Contohnya, macam kita nak mengeri atau mengejek seseorang. Ataupun amboi ni juga boleh digunakan untuk kita bila kita nak orang kata memuji seseorang. Amboi, cantik anak-anak dara awak ni. Ataupun amboi, molek sungguh perangai awak ini. Contohnya. Okey, dapat tak dekat situ? So, ini adalah contoh kata. Ada satu lagi saya lupa cakap. Wah. Wah adalah bila kita kagum dengan sesuatu. Okey, wah, hebatnya keputusan peperiksaan awak. Awak dapat 10A. Contoh. Ataupun wah. Okey, wah apa yang saya blend. Okey, wah, besarnya rumah awak. Ataupun wah, cantik di kereta awak. Contoh, macam kita terkejut, kita teruja bila kita dapat sesuatu yang mengagumkan. Okey, dapat tak dekat situ? So ini adalah contoh ayat seruan. Dan satu lagi ciri-ciri akhir ayat seruan adalah ayat seruan harus diakhiri. Diakhiri. Macam ni diakhiri? Diakhir. Okey, diakhiri dengan tanda seru. So macam mana bentuk tanda seru? Ini saya dah tulis tadi. Bentuk dia macam garis macam ni. Lepas tu dari titik bawah ni. So ini adalah tanda seru. Okey? Dapat kat situ? So ini adalah tanda seru. Itu adalah tanda tanya. Dan ini adalah tanda nokta. So ayat penyata menggunakan tanda nokta. Ayat tanya menggunakan tanda tanya ataupun tanya soal. Ayat seruan menggunakan tanda seru. Okey?
Dapat tak dekat situ? Kalau ada persoalan, korang boleh tanya dekat live chat. InsyaAllah kalau korang tak faham, saya akan terus jawab. Okay? Dapat tak dekat situ? Okay, so kita dah belajar mengenai ayat penyata, ayat tanya dan ayat seruan. So ada lagi kita ayat yang nak kita belajar pada hari ini? Ada satu lagi tertinggal, iaitu ayat perintah. Macam mana pula ayat perintah ni? Ayat perintah ni dia ada banyak jenis juga sebenarnya. Okay, so kita tengok ayat perintah. Ayat perintah, okay, digunakan bila kita nak memerintahkan seseorang. Memerintah seseorang untuk kita orang kata meminta ataupun untuk kita memberitahu seseorang untuk membuat sesuatu. Boleh itu adalah definisi jelas dekat sini. So ayat perintah kita gunakan adalah untuk memberitahu seseorang melakukan sesuatu. Okey, dapat dekat situ? So ini adalah orang kata dia definisi. Okey, memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Okey? So, dan ayat perintah ini, apa dia yang korang kena tahu adalah ayat perintah dibahagikan kepada 4 jenis. Okay, kita ada yang pertama adalah ayat suruhan. Yang kedua kita ada ayat larangan. Yang ketiga kita ada ayat permintaan. Dan yang keempat kita ada ayat silaan. Okey, dah ada satu lagi sebenarnya kita gunakan ayat ajakan. Saya tak sure ini adalah salah satu daripada ayat perintah, ayat ajakan. Okey, titik. So ini adalah contoh ayat-ayat perintah yang kita ada. Okey, dapat tak kat situ? Okey, so macam mana kita nak tahu membezakan ayat-ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan ni semua? Okey. So akan ada perkataan-perkataan yang orang kata yang khas untuk setiap ayat-ayatnya. Contoh macam ayat larangan. Ayat larangan lazimnya macam mana kamu nak membezakan ayat perintah itu sama ada ayat perintah larangan ke, ayat perintah suruhan ke, ayat perintah silaan ke. Kamu tengok perkataan-perkataan yang wujud. Contoh macam ayat larangan dia ada mesti ada perkataan larang. Okey, ataupun perkataan jangan. Ataupun perkataan usah. Okey, ini adalah contoh perkataan-perkataan yang wujud. Okey, bila kita nak menunjukkan orang kata ayat larangan tak cukup tempat. Kita kat sini lah. Contoh ayat larangan. Okey. Ini ayat larangan Ayat dan setiap perkataan-perkataan ini, setiap orang kata ayat-ayat ini ada orang kata perkataan-perkataan spesifik yang special untuk diorang saja. Okey. So, kita tengok ayat larangan. Okey, tapi tak semua ada beberapa saja ayat silaan. Okey, ayat permintaan. Okey, dan ayat ajakan. Okey, dapat dari situ? Okey, so ayat larangan. Okey, contoh perkataan-perkataan yang berkaitan bila kita nak menentukan sama ada ayat perintah itu ayat larangan ataupun ayat larangan ke permintaan ataupun silaan adalah ayat larangan lazimnya ada perkataan jangan, usah ataupun larang. Okey? Ataupun tak usah. Usah ataupun tak usah. Okey, kalau ayat silaan pula, dia mesti ada perkataan jemput, sila ataupun sudi. Okey? Jemput, sila, sudi. Okey, dan untuk ayat permintaan mesti ada perkataan tolong atau perkataan minta ataupun perkataan mohon.
Okey, dapat kat situ tolong minta ataupun mohon. Untuk ayat-ayat ajakan pula, okey, mesti ada perkataan-perkataan ini. Baru kamu tengok nak ayat ajakan ataupun tidak. Contoh kita ada perkataan mari. Ataupun kita ada perkataan ayo. Ataupun kita ada perkataan jom. So ini semua adalah ayat-ayat ajakan. Okey, mari, ayo, jom. Okey, dapat tadi kat situ. Okey, so ada apa soalan korang boleh terus tanya dekat description pula. Dekat live chat. So, ini adalah perkataan-perkataan ayat-ayat dengan perkataan-perkataan yang special. Okey, untuk korang membezakan antara ayat silaan dengan permintaan dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi antara semua ini ayat seluruhan sahaja yang tak ada perkataan-perkataan yang spesifik. Okey, dapat? Ayat suruhan sahaja. Okey. So nanti kalau contoh dalam exam, dia akan selalunya exam dia akan tanya soalan macam mana. Dia akan bagi beberapa ayat. Okey, dan kamu kena tahu ayat itu ayat perintah jenis permintaan ke, ayat perintah jenis silaan ke, jenis ajakan ke, jenis larangan ke. Berdasarkan apa yang korang faham, korang kena tahu. Yang first kali korang kena cari perkataan-perkataan yang special saja kami. Okey, kalau ayat larangan mesti ada perkataan jangan, usah, larang ataupun tak usah. Kalau ayat silaan mesti ada perkataan jemput, sila, sudi. Kalau kata ayat permintaan akan mesti ada perkataan tolong, minta ataupun mohon. Kalau contoh untuk ayat ajakan mesti ada perkataan mari, ayo dan juga jom. Okey, dapat? So ini adalah contoh-contoh ayat perintah. Okey, so cuba kita tengok yang dekat belakang. Okey, dekat belakang ni saya ada bagi latihan untuk kita buat. Okey, untuk kita buat bersama-sama, untuk kita membezakan. Okey, mana saya sentuh, kita akan buat latihan dalam ayat perintah. Sebab saya kata ayat perintah yang paling banyak untuk korang kena ingat sebab dia dibagi kepada beberapa jenis. Okey, kalau untuk ayat penyata, ayat tanya dengan ayat seruan, okey, dia punya kata penerangan dia sangat ringkas. Okey, korang kena tahu ayat penyata tu definisi macam mana, perlu ada tanda apa. Kalau ayat perintah dia tak ada tanda. Okey, bukan masalah tanda, dia guna tanda nokta juga. Okey, tetapi dia tak ada spesifik macam ayat tanya, ada tanda soal. Ayat seruan, ada tanda seru. Okey, dapat kat situ sebab itulah kita sentuh lebih kepada ayat perintah. Okey, so kita tengok soalan-soalan yang kita boleh jawab. Okey, ini saya padam dahulu. Okey, video ni korang boleh ulang semula. Okey, sebab ini akan disavekan sebagai video dan juga korang boleh tengok ulang semula. Okey, sampailah korang penat nak tengok. Nanti korang boleh tanya admin macam mana korang nak replay balik video ni. Okey, dapat dekat situ. So macam mana kita nak tengok dekat sini? So tengok soalan yang pertama saya tuliskan, lepas tu kita cari macam mana apakah jenis ayat ini. Saya tulis yang pertama dahulu. Jangan buang sampah di sini. Okey, dan satu lagi cuba kita bagi contoh dulu. Sila serahkan buku-buku latihan. Okey, buku-buku latihan itu ke bilik guru. Okey, buku-buku itu ke bilik guru. Okey, dan yang ketiga kita bagi awak siapkan tugasan yang diberikan. Okey, itu sekarang. Okey, dan yang terakhir sebagai yang empat nanti kita tengok lagi. Yang keempat, okey. Ada yang pendek lah, senang. Okey. Okey. Jangan ganggu budak yang sedang menyanyi itu. Okey, titik. So ada 4 bentuk ayat yang berbeza dekat sini. Okey, so apakah ayat-ayatnya? Kita tengok semuanya adalah ayat perintah.
Tetapi kita tahu sama ada ayat perintah tu ayat permintaan ke, ayat silaan ke, ayat ajakan ke, ayat larangan. Okey, so kita tengok yang pertama. Jangan buang sampah di sini. So itu adalah ayat apa? Macam saya cakap, kalau korang tahu, korang kena tahu perkataan-perkataan yang special untuk setiap perkataan. Untuk setiap ayat-ayat yang kita belajar adalah ayat perintah. Contoh dia kata, jangan buang sampah di sini. So apakah perkataan yang korang nampak dekat sini? Yang korang kata hint, kata kunci dekat sini. Senang kata, ini adalah perkataan-perkataan kata kunci dia. Okay, so kalau nampak kat sini, ianya adalah perkataan jangan. Okay, perkataan jangan. So bila korang tengok perkataan jangan, so secara automatik ini korang tahu ianya adalah ayat larangan sebab dia melarang. Jangan buang sampah di sini. So itu adalah ayat larangan. Itu yang pertama. Okay, so ini adalah ayat larangan. Yang kedua, okay, sila serahkan buku-buku latihan itu ke bilik guru. So ini adalah ayat apa? Cuba tengok. Okey, apakah kata kunci yang kau dapat ni? Kita dapat perkataan jangan. Yang seterusnya korang tengok kita ada perkataan apa? Kita ada perkataan sila dekat sini. Nampak tak? Sila adalah yes, ayat silaan. So ada perkataan sila kat sini. So kita gunakan ayat silaan sebab dia dah bagi tahu kat situ sila serahkan. So ini adalah ayat silaan. Ayat seterusnya kita tengok. Okey? Awak siapkan tugasan yang diberikan itu sekarang. So ini ayat apa ni? Awak siapkan tugasan yang diberikan itu sekarang. So ada tak perkataan-perkataan dan kunci dekat situ? Ayat permintaan ke? Ayat ajakan ke? Ayat silaan ke? Ayat larangan? Tak ada perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi, yang saya tulis tadi, kat dalam ayat ini. So ini adalah ayat apa? Kalau kamu masih ingat tadi saya cakap, hanya satu ayat perintah yang tak ada kata kunci. Iaitu ayat suruhan. So mana-mana ayat perintah yang tak ada kata kunci, macam ayat larangan, silaan, permintaan dengan ajakan, semuanya adalah ayat suruhan. Okey, dapat tak kat situ? So ayat suruhan. Okey, tengok. Awak siapkan tugasan yang diberikan itu sekarang. So ini adalah ayat suruhan. Sebab dia menyuruh sesuatu. Dia menyuruh kita untuk menyiapkan latihan. Dia menyuruh seseorang untuk menyiapkan latihan. Okey, dapat tak kat situ? So, yang keempat. Jangan ganggu budak yang sedang menyanyi itu. So ini apa? Sama macam soalan yang pertama. Okey, iaitu apa? Iaitu ayat larangan. Macam mana korang tahu ialah ayat larangan? Sebab secara terus korang boleh nampak ada perkataan jangan di sini. So jangan ganggu budak yang sedang menyanyi itu. So ini adalah ayat apa? Ini adalah ayat larangan. Okey? Okey, dapat tak kat situ? So ini adalah ayat larangan. So kita tengok lagi. Ada beberapa. Saya ada lagi banyak lagi latihan ni. Cuba tengok lagi. Okey, kita ambil ayat-ayat yang lain. Mana saya punya pemadam? Aduh ya Allah. Tolong hantar jawapan sebelum hari Sabtu. Okey, yang kedua adalah engkau tunggu dia di rumah. Okey? Dan yang seterusnya adalah jemputlah makan yang terhidang itu. Jemputlah makan makanan yang terhidang itu ya. Makanan yang terhidang itu. Okey, titik. Dan yang terakhir adalah mari kita bersama-sama. Okey. Mari kita bersama-sama
belajar okey demi kejayaan pada masa hadapan. Okey, so kita tengok ayat-ayat ni. Okey, tengok ayat-ayat ni So yang pertama, tolong hantar jawapan sebelum hari Sabtu. Ada kata kunci? Ada, iaitu tolong. So ini adalah ayat apa? Ayat permintaan sebab dia tanya tolong. Okey, yang kedua, engkau tunggu dia di rumah. Ada ayat, ada kata kunci tak kat situ? Ada tak cakap tak, jangan usah larang, tak usah jemput sila sudi. Semua tak ada. So macam saya cakap, kalau tak ada kata kunci, ianya adalah ayat apa? Ianya adalah ayat suruhan. Okey, dapat tak ada kat situ? Okey, yang seterusnya, jemput makan makanan yang terhidang itu. Secara obvious korang boleh tengok, secara terang korang boleh tengok, ianya adalah ayat silaan sebab ada perkataan jemput. Okey, so ianya adalah ayat silaan. Okey, dapat tak ada kat situ? So yang terakhir kita ada, mari kita bersama-sama belajar demi kejayaan pada masa hadapan. So perkataan apa ini? Ayat apakah ini? Ada kata kunci tak? Ada, perkataan mari. So ini adalah ayat ajakan. Okey, dapat tak ada kat situ? So ada apa-apa soalan tak setakat ini untuk saya? Kalau korang ada apa-apa soalan, okey, korang boleh komen dekat video bawah ni. InsyaAllah saya akan tengok, kita akan berbincang, saya akan jawab. Okey, saya akan reply korang punya jawapan insyaAllah. Dan kalau korang ada soalan-soalan lain, korang boleh pergi dekat website eTuition.my dan korang boleh terus tanya dekat situ. Okey, ada satu page special untuk saya. Okey, korang boleh tanya anything soalan dekat sana. Okey, saya akan jawab. Setiap hari saya akan tengok page tu, saya akan tengok apa soalan-soalan yang boleh kita bincangkan. Okey, jangan lupa www.etuition.my. Okey, dapat dekat situ? Okey, so jom kita tengok apa yang kita belajar. Sampai di sini saja pada hari ini. So, kita tengok apa yang kita belajar pada hari ini. So, korang dah tahu mengenai jenis ayat. Okey, kita ada 4 jenis ayat, iaitu kita ada ayat penyata. Okey, lepas tu kita ada ayat tanya. Okey, kita ada ayat seruan dan juga ayat perintah. Okey, ayat penyata digunakan untuk menyata ataupun menerangkan sesuatu dan diakhiri dengan tanda nokta. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu dan ayat tanya dibahagikan kepada 2 bentuk, dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. Kata tanya tu apa? Kata tanya adalah apa, bila, siapa, bagaimana, mengapa dan juga bila, siapa, di mana. Okey? Dan ada juga kata tanya, ayat tanya tanpa kata tanya. Tetapi yang paling wajib, lazim atau bukan lazimnya, wajibnya, yang paling wajib adalah ayat tanya mesti ada telinga gajah tu, ataupun kita panggil sebagai tanda soal ataupun tanda nokta. Tanda soal ataupun tanda tanya. Dan juga kita ada ayat seruan, ayat yang digunakan untuk menggambarkan emosi atau perasaan sedih, marah, terkejut dan sebagainya. Okey, dan ianya perlu ataupun ada menggunakan kata seru seperti oh, cis, aduhai, wah, amboi dan sebagainya. Okey, dan wajib ayat seruan harus diakhiri dengan tanda seru, garis dan titik di bawah. Itu adalah tanda seru. Okey, dapat dekat situ. Dan yang terakhir kita belajar mengenai ayat perintah. Ayat perintah digunakan untuk memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ayat perintah dibahagikan kepada 5 jenis. Ayat suruhan, larangan, permintaan, silaan dan juga ayat ajakan. Dan setiap ayat-ayat ini ada kata-kata kunci yang korang boleh hafal untuk korang membezakan setiap ayat-ayat perintah ini. Okey, contoh ayat larangan ada jangan, ada usah, ada larang. Ayat permintaan ada tolong, minta ataupun mohon. Dan hanya ada satu saja ayat perintah yang tak ada kata kunci, iaitu ayat suruhan. So mana-mana ayat kalau korang buat soalan, okey, kalau mana-mana ayat yang tak ada kata-kata kunci yang kita sebutkan ini, ianya adalah ayat suruhan. Okey, dapat tak dekat situ semua? Okey.
Kalau tak ada apa-apa soalan, okey, jangan lupa untuk pergi ke website saya pula. Website e-tuition untuk orang kata tanya anything yang korang tahu, dan jangan lupa juga untuk share website ni dekat kawan-kawan korang. Okey, supaya kita boleh meramaikan lagi, mengimarahkan lagi e-tuition. Okey, jangan lupa follow social media. Kita ada Facebook, kita ada Telegram, kita ada Instagram, Facebook dan sebagainya, dan kita ada TikTok ya. Kita kena ikut trend dan orang kata trend pada masa kini. Okey, kita ada TikTok, dan kalau korang nak tengok Miss Amalia menari dekat situ pun boleh. Korang nak tengok saya bagi info-info fakta-fakta mengenai bahasa dan sejarah pun boleh, dan macam-macam lagi. Dan jangan lupa juga esok ada kelas saya pada hari Rabu, iaitu kelas sejarah tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan korang untuk masuk ke dalam kelas saya. Okey, so saya rasa sampai di situ saja kelas saya pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya, Sehistrozi. Okey, jangan lupakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye semua, bye. Bye-bye.